Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi Sains Tingkatan 3 KSSM bersama saya Jaga Taufik Ibrahim, bab 6 elektrik dan kemagnetan. Hari ini kita masih lagi bab 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik bahagian 2. So dalam bahagian 2 ni ada satu lagi subtopik, menerangkan dengan contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. So kita nak bincang macam mana elektrik sampai ke rumah kita nak agih-agihkan kepada alatan-alat elektrik macam mana. So dia ada pendawaian elektrik. Alright. So sistem pendawaian elektrik di Malaysia terdiri daripada dua jenis yang berbeza, iaitu yang pertama pendawaian satu fasa ataupun single phase, dan yang kedua ialah pendawaian tiga fasa triple phase. Alright, so kita pergi satu persatu. Ini ialah fasa 1 dan ini ialah fasa 3. So kita pergi dahulu kepada fasa 1 ataupun satu fasa. Pendawaian satu fasa inilah dia punya graf. Okey, P itu ialah puncak. So untuk pendawaian satu fasa hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan elektrik yang tidak melebihi 10 kW ataupun 50 ampere. Kawasan perumahan di luar bandar ataupun perumahan-perumahan yang kita duduk sekarang lah, kebiasaannya memakai pendawaian satu fasa. So macam mana kita nak kenal pendawaian satu fasa? So kita tengok di meter rumah kita di sebelah tu ada dua wire. Okey, itu tandanya pendawaian satu fasa. Ataupun kita tengok di kotak fuse dalam rumah kita, di switch utama tu dia ada satu switch ataupun dia bercantum dua switch. Ini menunjukkan pendawaian satu fasa. Okey. So kita akan pergi pula kepada pendawaian tiga fasa. Okey, pendawaian tiga fasa untuk penggunaan tenaga elektrik yang melebihi 10 kW ataupun 50 ampere, sesuai digunakan di kawasan komersial dan industri yang memerlukan elektrik yang lebih. Contohnya di sekolah-sekolah, pejabat yang besar, shopping mall. Alright, so macam mana kita nak kenal? Okey, yang pertama sekali kita tengok di meter ada tiga wire di atas tu, yang color hijau, merah dan biru, menunjukkan tiga fasa. Kalau kita pergi ke kotak fuse yang besar, dia akan ada switch utama tu dia bercantum 3. Okey, tu dalam gambar rajah tu dia bercantum 3. Kalau kita tengok lagi kotak fuse yang besar, kita buka, di dalamnya ada 3 warna, merah, kuning dan biru. Itu menunjukkan pendawaian 3 fasa. Okey, next kita akan belajar pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. So macam ni lah pendawaian elektrik di rumah. So yang ini kita akan belajar satu persatu. So di mana-mana dalam rumah kita macam ni lah pendawaian elektrik. So pendawaian elektrik terdiri daripada dawai hidup yang berwarna merah, dawai neutral yang berwarna biru dan dawai bumi yang berwarna hijau. So yang di atasnya ialah kabel utama. Okey, permulaan elektrik di rumah ialah daripada kabel utama, daripada tiang-tiang elektrik. Okey, masuk ke dalam rumah kita melalui kabel utama. Okey, selepas itu kotak fuse utama yang berada di luar rumah. Meter elektrik juga berada di luar rumah. Dan seterusnya ialah unit pengguna dan kotak fuse. Ini berada di dalam rumah. Okey, yang ni kita akan belajar satu persatu lah nanti. So kita ada litar pemanas dalam kotak fuse. So litar pemanas ni menggunakan 15 ampere kerana litar pemanas ni memerlukan elektrik yang agak tinggi. Okey, water heater apa semualah. Alright, seterusnya ialah litar alat penghawa dingin ataupun aircon, menggunakan arus 30 ampere. Okey, sebab aircon ni ataupun penghawa dingin menggunakan elektrik yang agak tinggi. Alright, so selepas itu litar pencahayaan 5 ampere kerana pada rumah kita ni lampu dia tak guna banyak elektrik. Okey, lampu saja, tekan switch lampu akan menyala. Dan seterusnya ialah litar kuasa 30 ampere. Okey, yang ini memerlukan elektrik yang tinggi lah sebab litar kuasa ni membekalkan plug. Okey, plug untuk kita pasang TV, mesin basuh. Alright, peti sejuk. So dia agak tinggi elektrik digunakan. Alright, so kita akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi dulu kepada kabel utama. Alright, so kabel utama, wire elektrik dari kabel utama disambungkan ke rumah. Dia ada dua wire, iaitu dawai hidup yang berjumlah 240 volt dan dawai neutral 0 volt. So kalau awak tengok di rumah, rumah kita daripada tiang elektrik dia akan masuk ke rumah kita. So ada dua wire akan masuk ke rumah kita. Kalau pandangan dekat dia macam ni lah. So ada dua wire So ada wire hidup satu dan wire neutral. Okey, 240 volt. So ni ialah kabel utama, biasanya di luar rumah.
Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada kotak fuse utama. So, kotak fuse utama berada di luar rumah lah. Okey, kotak fuse utama dengan satu fuse utama. So, kotak fuse utama ni fungsinya untuk memastikan aliran elektrik masuk ke dalam rumah. Kalau kita tak bayar bil elektrik berbulan-bulan, ada tunggakan beribu-ribu, so abang-abang TMP akan datang, macam mana dia nak cabut elektrik, dia akan cabut fuse yang dalam kotak fuse ni. So tak ada elektrik yang masuk lah. So maknanya elektrik kita ni dipotong. Alright, so macam mana gambar dia? Okey, ni di sebelah meter tu ada satu kotak macam ni. Dalam tu ada fuse. So abang TMB akan cabut benda ni lah kalau kita tak bayar bil elektrik lah. Okey, so inilah kotak fuse utama. Alright, seterusnya ialah meter elektrik. So meter elektrik terletak di luar rumah juga, menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan. Okey, kalau abang-abang TMP datang, dia nak tahu berapa unit tenaga kita gunakan, berapa bil bulan tu, dia akan tengoklah di meter elektrik. Okey, dan kita kena bayar bil elektrik lah. Okey, dulu kita gunakan meter elektrik analog yang lama punya, yang ada nombor turun tu. Okey, selepas tu dia upgrade menjadi meter digital yang kebanyakan rumah pakai sekarang. Dan sekarang ini kita sedang menggunakan ke arah menggunakan smart meter. Okey, ni smart meter lah, lagi canggih lah. Alright, ni ialah meter elektrik. So seterusnya kita akan pergi pula kepada unit pengguna ataupun kotak fuse yang berada di dalam rumah kita. Okey, so dalam kotak fuse kita ada beberapa bahagian. Yang pertama, switch utama. Fungsinya ialah mengawal arus yang mengalir melalui litar di dalam rumah. So switch utama kalau kita buka, dia akan hasilkan elektrik dalam rumah lah. Kalau kita tutup, so tak adalah elektrik dalam rumah kita. Alright. Yang kedua ialah pemutus litar ELCB ataupun Earth Leakage Circuit Breaker, memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Katakanlah pada waktu itu hujan lebat, guruh kilat. So untuk memastikan peralatan elektrik kita ni selamat, jadi ELCB ni ambil peranan. Dia akan putuskan sekejap kita punya elektrik. So kita buka balik switch utama. Okey, bila ELCB ni dia jalankan fungsinya, switch utama ni akan tertutup automatik. So kita kena buka balik switch utama. Itu ialah fungsi pemutus litar ELCB. Next ialah pemutus litar MCB, Miniature Circuit Breaker, mengasingkan litar akhir ke bahagian lain peralatan elektrik. Yang ni pula untuk menjaga plug-plug ataupun peralatan elektrik secara khusus. Contohnya kipas meja kita rosak, meletup, ada berlaku litar pintas. Jadi di MCB untuk plug di situ sahaja yang akan memutuskan litar elektrik. Okey, bermakna ada problem lah di kipas tu. Okey, nanti kita akan explain apa dia dalam slide seterusnya lah. Ni ialah komponen keselamatan lah yang ada dalam sistem kita. Okey, so ni ialah kotak fuse. So switch utama berada di sebelah hujung sekali. Okey, switch utama tu kalau kita tengok di situ, dia bercantum dua, tu ialah single phase lah. Okey, dan di sebelahnya ialah pemutus litar ELCB. Okey, kalau kilat guruh datang, dia akan automatik turun ke bawah. Jadi switch pun akan jatuh ke bawah. Tu ialah pemutus litar ELCB. Pemutus litar MCB di sebelah sana, sebelah kanan tu. Okey, dia ada banyak sebab dia terpulang kepada kita berapa plug kita, pencahayaan kita macam mana. Sebab dia mengasingkan sumber-sumber elektrik untuk kegunaan peralatan elektrik. Alright. So kita pergi pula kepada yang seterusnya, litar pencahayaan. Okey, litar pencahayaan ini terdiri daripada dawai hidup dan dawai neutral. Ini untuk menyalakan lampu dalam rumah kita lah. Okey, dia tak banyak guna elektrik, 5 ampere. Alright, seterusnya kita pergi pula kepada litar kuasa. Okey, litar kuasa terdiri daripada dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Okey, yang disambungkan ke plug-plug. So dalam plug ni ada 3 wire. Wire hidup, dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Okey, kegunaan untuk menghalirkan elektrik ataupun membekalkan elektrik untuk kegunaan peralatan elektrik yang tertentu. Alright, so kita teruskan dengan palam 3 pin dan palam 2 pin. So ini ialah palam 3 pin Hong Kong, Australia, Amerika Utara. Kita lebih kurang macam Hong Kong lah. Palam 2 pin kena Jepun, Eropah, Perancis. Okey, ni tak sama seluruh dunia. Dia bergantung kepada dunia-dunia lah, bergantung kepada negara-negara yang ada di serata dunia lah. Sebab tu kalau kita travel ke overseas dan di luar negara, kita kena tengok plug apa yang dia pakai, tak sama dengan negara kita pakai lah. Alright, so kita tengok apa beza dia. Untuk palam 3 pin, peralatan yang digunakan ialah cerek elektrik ataupun sereka. Biasanya elektrik yang besar digunakan untuk palam 3 pin. Okey, tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 3 pin. Kalau yang 2 pin pula,
untuk alatan elektrik yang kurang sikit powernya, pengering rambut, berus gigi elektrik, okey, tenaga elektrik daripada soket pada dinding melalui palam 2 pin, dia ada 2 lubang sahaja. Alright. So ni ialah palam 3 pin okey, dipasang dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi mengikut kod warna antarabangsa dalam pendawaian. So mana-mana negara menggunakan kod warna yang sama sahaja untuk plug ini. Okey, so dipanggil kod warna antarabangsa, iaitu kalau untuk dawai bumi menggunakan warna belang kuning dan hijau. Okey, yang kedua ialah dawai neutral yang berwarna biru, dan yang ketiga ialah dawai hidup yang berwarna perang, dan fuse terletak di dawai hidup. Kerana apa? Kerana fuse ni apabila berlaku lebihan arus dalam dawai hidup, dia akan putuskan. Okey, fuse ni akan terputus. So, dia akan menghentikan pengaliran arus elektrik apabila ada arus yang berlebihan. Ada elektrik berlebihan lah, untuk keselamatan peralatan elektrik. Nanti kita akan bincang fuse ni macam mana cara kerja dia, apa dia jenis-jenis fuse dalam slide yang akan datang. So, untuk uji pemahaman anda, awak boleh pergi ke YouTube saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Di bawah tu ada link soalan Google Form, awak jawab dan ada automatic markah, so awak boleh screenshot bagi kepada guru-guru awak untuk diperiksa. Jadi setakat tu saja untuk next pembelajaran 6.3 lagi, penghantaran dan peagihan elektrik bahagian 3. Kita akan bincang komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Okey, kita akan bincang komponen yang tadilah yang terdapat di kotak fuse. Kita akan bincang fuse tu macam mana. Okey, apa keselamatan yang ada dalam pendawaian di rumah. Jadi setakat tu saja. Di sebelah kiri boleh subscribe, di sebelah kanan boleh tengok video-video sebelum ni. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.